Dari segi kesediaan pelajar itu sendiri, risaukan tentang ada kegagalan akan berlaku tu mungkin ada di hati guru-guru kita khususnya. Memandangkan kepada format-format baru yang mula diperkenalkan. Mungkin kita tanya guru cemerlang kita, bagaimananya dengan format yang ada sekarang ini untuk 2013? 2013 sejarah diperkenalkan dengan satu lagi kertas menjadikan sejarah ni sebagai satu mata pelajaran yang pada saya sama ada daya saing. Dan kehadiran kertas 3 ni saya rasa disambut dengan begitu gembira. Bukan saja dalam kalangan guru tetapi juga dalam kalangan murid. Dari perspektif guru termasuk perspektif negara, kertas 3 ini adalah satu melengkapkan package dalam usaha kita mencapai objektif. Sebelum ini sesuatu yang dipelajari dalam mata pelajaran sejarah ditulis tanpa penyelidikan. Dan untuk kali pertama lah saya rasa dengan adanya kertas 3, package untuk melahirkan jati diri bangsa tu diwujudkan secara sistematik. Di mana para pelajar kita melalui open book, mereka bukan sahaja belajar, mereka bukan sahaja memahami, mereka juga membuat penyelidikan. Dan pengalaman, pengetahuan, penghayatan sebenarnya telah diuji dan diserap semasa proses mengumpul maklumat dan mendapat penyelidikan. Saya mencelah. Ya, saya. Bagaimana Puan boleh mentakrifkan jati diri itu berkaitan dengan sejarah? Signifikannya di mana agaknya? Ya, seperti yang kita sebut tadi, negara biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa masa lalunya. Warga negara dan rakyat yang melalui peristiwa sejarah yang sama, rasa kebersamaan dan pemahaman mereka ke atas peristiwa-peristiwa yang lalu, perasaan kasih sayangnya, imajinasinya, empatinya sama. Jika kita sama, kita boleh duduk dan tidur satu bantal dan kita boleh harmoni dalam sebuah negara. Itu jati diri yang kita lahirkan. Dan mereka dengan pembelajaran yang mereka lalui dalam proses pembinaan negara melalui mata pelajaran sejarah, mereka memahami bahawa sebuah negara Malaysia memerlukan bahasa yang sama yang mereka guna. Sukatan pelajaran yang sama mereka belajar, bendera yang sama mereka kibarkan. Proses sejarah menjadikan mereka warga negara yang hebat. Saya nampak Encik Maksa mungkin nyatakan sesuatu tu. Ya, silakan. Jati diri dari aspek pendekatan sejarah itu sendiri, bagaimana agaknya? Sejarah ni kalau kita lihat dari segi matlamat kurikulum, saya rasa dalam banyak-banyak mata pelajaran dalam sistem pendidikan kita sekarang, hanya sejarah saja yang menekankan jati diri, perpaduan, persefahaman dan pembentukan satu masyarakat Malaysia yang bukan saja kita kenali sebagai warga Malaysia tapi juga warga dunia. Jadi matlamat itu begitu besar. Kalau perkara ini kita tak terjemahkan dalam kertas soalan, bahasa paling mudah kertas soalan, saya rasa masyarakat, guru dan juga pelajar tak akan sedar matlamat ini. Jadi sebab itulah kita memberi ruang kepada pelajar, memperkenalkan kertas 3 ini supaya mereka ada ruang untuk membuat penyelidikan dan melalui penyelidikan itu mereka seolah terpaksa belajar sejarah. Daripada tak mahu tu kita harap dia mahu belajar sejarah supaya dia dapat melihat aspek perjuangan masyarakat, golongan-golongan pemimpin-pemimpin terdahulu dalam membina negara bangsa kita Malaysia ini sehingga ada sekarang. Cik Masun, kalau di mata seorang guru atau seorang pendidik melihat ini satu perkembangan baru dalam dunia sejarah, di mana dari segi duduk menjawab peperiksaan kepada satu pelajar terpaksa membawa diri mereka dalam sejarah itu sendiri. Itu pembaharuan. Tapi di mata masyarakat, mereka lihat sama. Akhirnya akan duduk di meja peperiksaan, jawab peperiksaan dan akan keluar keputusan. Persamaan itu tidak ada pada mata masyarakat. Apa yang sebenarnya berbeza sejarah dulu dengan sekarang ni, Cik Masun, dia nak jelaskan hari ini? Mungkin perbezaan itu kalau kita lihat dari segi fokus kita pada peperiksaan itu. Sebab peperiksaan ini kita bukan mengukur semata-mata mengukur konten sejarah. Sebenarnya pentaksiran. Kita bercakap dalam konteks pentaksiran. Kita mengukur konstruk, dimensi apa yang kita nak bangunkan dalam diri pelajar itu. Sama ada dari aspek pengetahuannya, kefahamannya ataupun kemahiran-kemahiran yang melibatkan aplikasi, analisis, penilaian dan juga yang terbaru ini kita kenali sebagai mencipta. Jadi masyarakat selama ini melihat peperiksaan itu apa yang telah pelajari dalam kelas ataupun di sekolah
dan mereka keluarkan balik dalam kertas peperiksaan. Diluahkan semula kertas itu saja. Jadi itu tidak memberi makna kepada, tidak ada proses berfikir di situ. Ya, tidak ada proses berfikir. Dan kali ini kita masukkan proses itu. Itu pembaharuan. Dan itu masyarakat luar sana kena tahu. Pendekatan baru kerajaan untuk melahirkan elemen kemahiran berfikir dalam sejarah itu sendiri. Dan kementerian pun sekarang ini sedang menuju melatih guru-guru. Dah mula pun melatih guru-guru untuk memasukkan elemen kebat ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita sebut sebagai higher order thinking skill, HOTS, dalam PNP, dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Dan melalui itu lembaga peperiksaan juga akan turut serta dalam melaksanakan kebat ini dalam instrumen pentaksiran. Pak Nuriza, nak masukkan kebat, kemahiran berfikir arah tinggi dalam subjek sejarah itu sendiri. Adakah mampu penulis-penulis kita, khususnya dalam mereka menulis buku-buku sejarah ini, mengintegrasikan elemen itu? Bagaimana agaknya melihat? Dalam kita nak mengintegrasikan apa hasrat bagaimana kemahiran berfikir aras tinggi itu dapat diaplikasikan dalam penulisan, kita adakan beberapa sebelum ini kita adakan beberapa siri bengkel dengan, dan juga kita berikan pendedahan taklimat kepada bakal-bakal penulis. Bagaimana bahan dapat disediakan mengikut kurikulum dan diaplikasikan dengan keperluan kemahiran berfikir itu sendiri. Dan selalunya kita juga melibatkan bahagian lain, khususnya bahagian pembangunan kurikulum yang menyediakan kurikulum, juga lembaga peperiksaan dalam menyediakan bahan yang ditulis dalam buku teks. Di mana khususnya macam bahagian pembangunan kurikulum, mereka memberikan pendedahan bagaimana kemahiran berfikir aras tinggi itu boleh dijelmakan dalam buku. Dan kami di peringkat bahagian juga ada mengadakan siri perbincangan dengan penerbit yang terpilih untuk menerbitkan buku ni, agaknya bagaimana bahan itu nak dijelmakan. Jadi kita nampak sebenarnya untuk yang kebat ni, kemahiran berfikir aras tinggi, kita dah ke arah itu. Di mana banyak bahan-bahan yang untuk transformasi kita dah bersedia dalam bentuk, kemungkinan buletin sejarah ini juga adalah sebagai salah satu langkah ataupun tapak untuk kita meneruskan bahan penulisan dalam bentuk yang mungkin lebih memudahkan murid untuk fahamlah. Sebab kalau buku teks kita tak nafikanlah, penulisan dia memang dengan ayat-ayat yang panjang dan ada huraian-huraian, dan kemungkinan ada murid tak suka dengan persembahan cara huraian dan penulisan yang panjang. Tapi ada juga murid suka begitu. Tapi kita tak boleh nak kita ambil jalan tengah lah, maknanya kemungkinan kita akan menyediakan bahan-bahan sokongan begini supaya murid dapat murid yang suka kepada huraian dan yang penjelasan yang lebih, dia boleh merujuk kepada buku teks lah. Tetapi bagi yang mungkin untuk kertas 3 khususnya, bagi yang kurang suka membaca tetapi nak cepat mendapat idea, point of idea, dia boleh melihat atau merujuk kepada buletin sejarah. Sebab bahan yang disediakan pun sangat menarik. Boleh saya tengok? Boleh. Ini merupakan buletin yang dikeluarkan secara bulanan ataupun bagaimana? Di kementerian sebenarnya tercetusnya idea penerbitan buletin sejarah ni, saya cerita sedikit lah bagaimana tercetusnya idea penerbitan buletin sejarah ni. Kalau ikutkan idea ni, dia adalah di bawah salah satu program sokongan kementerian bagi merealisasikan ataupun menyokong perubahan pentaksiran kertas 3 ni, di mana di bawah satu mesyuarat penambahbaikan mata pelajaran sejarah yang telah dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, pada 10 Oktober 2012, kami di wakil-wakil daripada setiap bahagian diberikan fungsi masing-masing untuk membantu menjayakan pelaksanaan perubahan format pentaksiran SPM ni, khususnya kertas 3. Bagi bahagian buku teks, kami diberikan sebagai peneraju untuk menerbitkan buletin sejarah. Buletin ini diterbitkan sebanyak 3 edisi untuk tahun 2013 dan akan disambung pada tahun 2014 dengan 3 edisi yang lain. Bahan-bahan yang terkandung dalam buletin sejarah ini ditulis oleh satu jawatankuasa panel penulis yang terdiri pada guru cemerlang sejarah. Termasuklah Puan Masariah sendiri ni, yang pakarnya ni. Ini promosi Puan Nuriza. Saya ini kira promosi je sekali. Kita promosi sekali lah untuk buletin sejarah ni, sebab kita cukup risau lah kalau ini diedarkan ke setiap sekolah. Kita edarkan ke setiap
sekolah secara percuma. Cuma sedikit kekangannya adalah bahan ini dihantar agak terhad, iaitu 5 naskah untuk sekolah-sekolah, dan kita berikan surat surat siaran memohon supaya pihak sekolah untuk memperbanyakkanlah bahan ini dan memberi pendedahan berdasarkan kreativiti sekolah sendiri bagaimana menggunakan pakai bahan ini. Mungkin melalui internet. Ya, selain daripada itu kita juga masukkan laman web. E-bulletin. Dalam tu kita type saja, kalau dalam carian Google kita boleh terus kepada buletin sejarah edisi 1 ke 2 3 telah dimasukkan dalam. Jadi murid boleh terus akses kepada laman web lah. Penjelasan panjang lebar daripada lembaga peperiksaan dan juga bahagian buku teks dah sederap perjalanan mereka sekarang. Bunyinya dah hampir sama untuk bergerak ke arah memacukan lagi mata pelajaran sejarah. Tapi implementasinya di sekolah. Kalau sederap bagaimana sekalipun di peringkat kementerian, di sekolah ini akan diimplementkan bagaimana berjaya ataupun tidak. Dah bersedia agaknya sekolah dengan pembaharuan ini. Bagaimana? Okey, secara jujurnya di peringkat sekolah pelaksanaan tahun 2013 sebenarnya guru-guru telah pun diberi pendedahan pada tahun 2012. Dan kita sebenarnya telah pun melaksanakan peperiksaan kertas 3 ni dari tahun 2012 tu sendiri, dan setengah sekolah saya rasa telah pun 3 atau 4 kali pelaksanaannya, yang bertujuan bukan saja untuk memberi latihan kepada murid, tapi sebenarnya juga untuk memberi kemahiran kepada guru itu sendiri. Jadi di peringkat guru sendiri, penataran telah pun diberi dan menjadi tanggungjawab kepada guru itu untuk meningkatkan kemahiran. Bukan saja melalui penataran yang diberi oleh pihak lembaga peperiksaan, tetapi perlu melayari, mencari maklumat-maklumat yang berkaitan bagaimana proses pelaksanaan open book ni boleh dijalankan dengan lebih, orang kata, teratur dan menarik minat murid kita. Jadi di peringkat sekolah, selain daripada guru-guru tadi telah pun mendapat maklumat berkaitan dengan format, berkaitan dengan soalan-soalan yang ada di dalamnya, kemahiran membuat instrumen juga telah pun diberi latihan supaya guru-guru sendiri boleh mengkayakan bank soalan bagi kertas 3, sama ada untuk sekolah atau perkongsian bersama dengan sekolah-sekolah lain. Jadi di peringkat sekolah sendiri telah pun ada bengkel, di peringkat PPD sendiri dah ada bengkel, dan perkongsian bersama-sama guru sebenarnya memang telah diadakan. Jadi saya ingin menarik minat berkaitan dengan buletin ini. Saya rasa adalah satu sumbangan yang sangat besar, kerana buletin ini memang sampai ke murid secara tidak langsung. Sama ada telah diperbanyakkan oleh guru-guru ataupun sebenarnya memang boleh dicapai sendiri di talian. Dan bagi setengah-setengah sekolah, mereka juga membuat satu sudut. Buletin ini dipamerkan. Siri 1, siri 2, siri 3. Jadi bila murid kita berjalan, yang mereka dapat tu hitam putih. Tapi yang kita tampal tu berwarna-warni. Dan ini merupakan satu, pada saya lah, menarik. Kalau sebelum tu tak nak tengok cerita sejarah, tak nak tengok buku sejarah. Tapi bila dia nampak buletin tu, on the way nak pergi ke kantin, dia singgah sekejap, dia baca, dan saya rasa mereka mengambil beberapa minit. Dan daripada sini sebenarnya pendedahan berkaitan dengan format, teknik menjawab, higher order thinking, kebat yang disebutkan tadi sebenarnya telah pun disisipkan ke dalam buletin ini. Dah habis zaman sejarah hitam putih ya? Dah habis dah. Sejarah depan berwarna-warni. Kena berwarna-warni sejarah. Jadi itu sepatutnya. Jadikan pelangi itu sebagai sejarah itu sebenarnya. Dengan kata lain, ketiga-tiga panel kita derapan langkah semakin kuat bunyi. Berarti sekolah benar-benar bersedia ke arah kertas 3 mata sejarah ini sendiri. Jadi kalau saya menganggarkan bahawa tahun ini 2013 keputusan bagi peperiksaan sijil pelajar Malaysia semua lulus 100%. Bagaimana dengan peperiksaan? Kalau semua lulus, alhamdulillah. Senang. Syukur yang amat sangat. Yang susahnya kenapa ramai tak lulus? Kenapa ramai tak lulus? Bila kenapa ramai tak lulus, saya nak aju balik semula soalan kepada panel kita. Puan Masariah, minat pelajar pada sejarah banding dulu, Puan Masariah 30 tahun dalam bidang sejarah ini. Dulu dan hari ini, apa perbezaan dapat dilihat? Okey, experience saya ada mengajar di Sekolah Berasrama Penuh. Saya juga pernah mengajar di luar bandar. Saya juga pernah mengajar di SMK Maxwell dan Maktab Tentera Diraja. Jadi dari segi experience itu, saya melihat mata pelajaran sejarah, kalau kita kata pelajar dulu minat dan pelajar sekarang tidak minat, saya rasa itu adalah satu hipotesis lah. Dulu dan sekarang mata pelajaran sejarah ni sebenarnya diminati. Cuma kita berdepan sebenarnya dengan beberapa masalah. Yang pertama sebenarnya kita lihat murid tu sendiri. Sekiranya murid kita
tidak bermasalah. Maknanya tidak buta huruf. Itu adalah tanggungjawab cikgu untuk meluluskan mereka dan mereka insya-Allah akan lulus. Mereka yang berdepan dengan masalah buta huruf ni maknanya tugasan kita jadi lebih berat. Kerana bila mereka buta huruf, mereka tak boleh baca dan mereka tak boleh tulis. Dan saya pernah terjumpa dan sangat saya sedih serta kagum apabila seorang pelajar saya di SMK Maxwell, dia boleh bercerita dengan saya terhadap tajuk yang kita ajar. Berulang-alik dari kelas ke bilik guru untuk memberitahu saya telah pun menguasai tajuk ini cikgu. Dan sangat sedih apabila tidak dapat ditulis. Apa yang diungkap, fakta yang diingat walaupun tidak banyak tidak dapat ditulis. Jadi dalam hal ini pada saya lah masalah yang kita kena depani adalah masalah buta huruf tadi dan boleh menulis. Bercakap boleh. Agaknya nanti lembaga peperiksaan kena rakam kot. Dari situ kita boleh dapat markah. Mungkin satu transformasi. Pendekatan peperiksaan cara lain. Yang terpaksa dilakukan. Mungkin sekarang pelajar lebih suka meluahkan pandangan berdasarkan komunikasi, bukan pada penulisan. Mungkin itu juga. Ada juga kemungkinan itu berkaitan dengan, saya rasa lembam ke, ada kaitan dengan keciciran ke. Tapi kalau saya katakan sejarah itu satu penceritaan bukan fakta, adakah puan bersetuju? Dalam cerita mesti ada tema dan dalam tema tu mesti ada fakta yang ingin disampaikan. Mesti selari bergerak. Mesti selari punya. Tidak boleh dipisahkan. Ya, dia irama dan lagu dan cerita sejarah tu sebenarnya perkara yang diminati oleh murid. Sekarang saya nak pergi kepada cikgu. Itu dia. Dan bercakap pasal cikgu, Mas Arya, kita ada pandangan guru yang sempat kita rakamkan. Kita bertemu dengan beberapa orang guru untuk melihat pandangan mereka tentang mata pelajaran sejarah sebagai kertas wajib SPM pada kali ini. Boleh kita saksikan bersama. Silakan.